Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-179 dalam surah Al-A'raf yang bermaksud, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam itu banyak ataupun ramai dari kalangan jin dan juga manusia, yang mana mereka mempunyai hati, yakni akal, tetapi tidak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan juga nasihat. Mereka itu seperti binatang ternakan. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternakan. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi Surau Ad-Diniyah yang juga merangkap pengurusi Pusat Tahfiz Ad-Diniyah bersama seluruh jawatankuasa pengurusan bagi kedua-dua surau dan tahfiz Ad-Diniyah ini. Al-Fadhil yang dimuliakan Tuan Imam yang telah pun sebentar tadi memimpin kita semua para jemaah sekalian dalam kita sama-sama berikhtiar, berusaha menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita sebagai hamba yang berikhtiar, yang berusaha untuk letakkan diri kita dalam keadaan mukmin muttaqin pada keadaan yang terbaik pada sepanjang masa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan pimpinan imam tadi menerima solat kita sebagai sebaik-baik ibadah, insya-Allah. Juga para jemaah muslimin dan muslimat, khususnya pada anak tahfiz Ad-Diniyah, yang mudah-mudahan semuanya berada dalam kondisi, dalam keadaan sihat wal afiah, insya-Allah taala. Yang mana kita berharap mudah-mudahan kesihatan yang Allah izinkan ini menjadi sebab, menjadi faktor bagaimana untuk kita terus manfaatkannya demi kita membina ketaatan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan bila mana kita gunakan nikmat kesihatan itu dengan cara yang tepat, yang terbaik, Allah Subhanahu wa taala akan menambah baikkan lagi kesihatan buat kita, terutamanya dikala kita berada dalam situasi, dalam keadaan banyak cabaran-cabaran kepada kesihatan manusiawi kita.
keadaan cuaca sekitar kita, soal pemakanan dan sebagainya yang menyumbang kepada banyak sekali masalah kesihatan, yang mana kita berharap mudah-mudahan pada jemaah sekalian kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit-penyakit yang berat-berat, yang berbahaya, yang boleh memberikan kesan kepada kita untuk melunaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur sebesar-besar syukur saya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala keupayaan, kesempatan, keizinan yang diberikan untuk saya dapat bersama dengan para jemaah sekalian pada saat ini dalam saya memenuhi penjadualan kuliah Maghrib bulanan di Surau Adiniyah ini pada setiap hari Ahad yang ketiga pada setiap bulan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini, pada saat ini, pada jemaah sekalian menjadi pertemuan yang berkati oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menatijahkan segala kebaikan buat kita. Kita harapkan sebagaimana biasa Allah Taala berikan kepada kita rahmatnya dan juga keampunannya dan juga redanya, insya-Allah taala. Jadi para jemaah muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita insya-Allah taala pada saat ini akan menyambung pengajian dalam salah satu kitab tasawuf, sebenarnya bidang ilmu tasawuf yang dipersembahkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab yang bertajuk Taubat dan Liku-likunya, yang mana kita sekadar, saya nak bawa sekadar satu ulang kaji ringkas, peringatan ringkas kepada kita bersama jemaah sekalian. Kita jumpa sebulan sekali, kalau kita mungkin terlepas pandang, lupa dan sebagainya. Sedikit peringatan bahawa kita masih lagi membincangkan dalam tempoh yang panjang jemaat sekalian berkenaan dengan golongan kedua terbesar yang terbentuk di akhirat nanti, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Jadi kata Imam Ghazali dalam kitab ini, di akhirat nanti akan ada 4 golongan manusia. Yang paling besar, yang pertama, golongan yang akan ke neraka, dan mereka abadi dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali mereka jemaah sekalian orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada asal, ataupun mereka itu asal beriman, terlucut iman, batal iman, maka berakhir hayat tanpa iman. Mereka itu membentuk golongan terbesar yang paling ramai yang akan ke neraka. Mereka abadi jemaah sekalian dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita berharap kita bukan di situlah, insya-Allah. Maka yang kedua jemaah sekalian, golongan kedua, golongan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke neraka, dimasukkan ke neraka bersama-sama dengan golongan yang kekal abadi dalam neraka untuk ataupun tujuan bagi menyiksa dan juga mengazab mereka dengan satu sebab pembersihan dosa-dosa mereka. Justru mereka hidup sebagai orang beriman tetapi tidak terlepas daripada melakukan dosa. Berakhir hayat dengan dosa yang masih banyak, bawa ke alam barzah, bawa ke alam akhirat. Maka di akhirat dalam perhitungan amal oleh Allah Subhanahu wa taala, penghakiman Allah taala, mereka akhirnya akan dicampakkan ke neraka untuk dibersihkan dosa mereka. Maka Nabi SAW membawakan kepada kita, pada jemaah sekalian, satu peringatan. Mereka yang sedemikian akan dimasukkan ke neraka dengan tujuan pembersihan dosa mereka itu untuk tempoh selama 7,000 tahun yang paling lama. Untuk 7,000 tahun yang paling lama kiraan akhirat. Jemaah sekalian, kiraan tempoh tadi, kata para ulama, 1 hari di akhirat bersamaan dengan 1,000 tahun di dunia. Termasuk jemaah sekalian, kalau 7,000 tahun akhirat, tuan-tuan, puan-puan, jemaah sekalian, kira sendirilah. Saya tak larat nak kira. Itu yang paling lama lah. Apa jenis dosa? Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi, kita berbincang tentang golongan kedua yang itu, yang akan masuk neraka buat sementara waktu, 7,000 tahun tu, kemudian akan dipindahkan semula ke syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, usai daripada bersih dosa mereka. Jadi, pada jemaah sekalian, golongan kedua ini, golongan yang berdosa ni. Jadi kita bincang panjang tempoh yang lama jemaah sekalian untuk memahami bagaimanakah terbentuknya golongan kedua, sebab apa mereka itu berdosa, bagaimana cara nak bersihkan dosa dan segala perkara yang berkaitan.
Itu yang saya nak sebutkan jemaah sekalian sebagai satu ulang kaji tentang golongan kedua yang kita bincang dalam tempoh yang panjang. Jadi berbalik kepada pengajian pada saat ini pada jemaah sekalian, insya-Allah taala anak-anak ada kitab. Boleh lihat pada muka surat pada muka surat yang ke 124. Anak-anak minta tolong tanda tolong tanda. Esok kalau Ustaz terlepas pandang ada yang belum bincang, terlompat ke depan, kita patah balik ke belakang. Tolong beritahulah. Okey, macam tu Panjang umur, ada kesempatan kita akan terus bincang demi bincang insya-Allah. Jadi malam ni ulang balik perbincangan kita pada muka surat yang ke-124. Tajuknya ialah manusia mesti berbeza dengan binatang. Ada jumpa? Situ Manusia mesti berbeza dengan binatang. Ini tajuk yang Imam Ghazali rahimahullah taala persembahkan kepada kita untuk kita bincang sama-sama para jemaah sekalian. Jadi muslimin muslimat tetamu Allah taala sekalian. Tajuk pun dah lain macam. Kita bincang tentang kita ni manusia, kita tak boleh sama dengan binatang. Jadi ala kulli hal nak bagi faham secara mudah peringkat awal ni bermaksud bahawa para jemaah sekalian, kalau manusia tak beza dengan binatang, itulah punca mereka berdosa. Boleh faham kan peringkat awal tu. Maknanya kalau kita bincang tadi tentang golongan orang beriman masuk neraka sebab mereka berdosa, antara sebab manusia berdosa ialah manusia hidup macam binatang. Justru Imam Ghazali kata apa? Manusia mesti hidup berbeza dengan kehidupan binatang. Memanglah fizikal kita tak sama binatang, tapi life hidup kalau manusia sama dengan binatang, manusia akan mencipta dosa demi dosa demi dosa demi dosa sampai dia mati. Maka besok akhirat masuk neraka. Binatang tak masuk. Binatang tak ada neraka. Jadi yang ruginya manusia. Siapa? Manusia yang hidup sama macam kehidupan binatang. Itu maksudnya para jemaah sekalian. Jadi perbincangan ini kita lanjutkan dengan satu sandaran kepada nas Al-Quran ataupun penerangan penjelasan oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagaimana ayat 179 surah Al-A'raf yang saya bawakan tadi jemaah sekalian. Tuan-tuan kalau nak rujuk boleh, saya sangat-sangat alu-alukan. Kok sebelah-sebelah tu ada Quran, ada terjemahan sekali lagi bagus. Biar kita rasa lebih menjiwai perbincangan. Surah Al-A'raf ayat 179 pada jemaah sekalian. Jadi apa yang telah pun saya bacakan tadi saya nak kongsikan semula pada jemaah sekalian bahawa di situ pada ayat berkenaan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa di akhirat nanti dalam neraka itu akan diisi oleh jin dan manusia. Gitu maksudnya kata Allah Ta'ala. Banyak daripada jin dan manusia. Sebahagian besar jin manusia masuk neraka kata Allah Ta'ala. Apa sebab mereka neraka? Maka Allah Ta'ala nyatakan kepada kita 3 sebab. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia dan jin itu mereka ada kulub. Kulubun ni jemaskan hati. Terjemahan kita hati. Tapi bawa tafsiran yang mendalam kata para ulama, hati itu membawa maksud ialah soal pemikiran, akal. Lebih tepat sebagai akal. Akal yang sihat, yang waras. Jadi bermaksud bahawa jin dan manusia, kita ni orang manusia ni jemaah sekalian, yang jadi ahli neraka siapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang manusia yang ada akal tapi la yafqahuna biha, tidak tafakuh dengan akal berkenaan. Maksudnya apa? Mereka tak gunakan akal itu untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak nak faham, tak nak ambil pot, tak nak ambil tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, bersandarkan kepada ayatullah. Ulama hurai jemaskan ayat-ayat Allah bermaksud tanda, bukti kewujudan Allah, adanya Allah. Namanya ayatullah. Di Iran ada juga ayatullah, tapi itu dia punya pemimpin mereka, Ayatullah Khamenei. Tuan-tuan jangan salah faham, itu lain. Itu orang. Mereka ni biasalah orang Syiah ni, dia nak angkat dia punya martabat tok guru dia ni, orang besar ahli ulama dia dibagi nama Ayatullah. Konon-konon tok guru mereka ni, ulama mullah mereka ni,
Itulah gambaran adanya Allah. Oh, label lain macam jemaah sekalian. Ayat Allah, bukti Allah adanya tutup guru mereka. Ayatullah kan. Sedengar tuan-tuan ayatullah Khamenei contoh. Gitu itu lain. Jadi kita bincang ni jemaah sekalian tentang ayatullah yang bermaksud ialah pembuktian kewujudan Allah Taala. Kata ulama ada dua jenis. Yang pertama ayatullah itu ialah tentang kejadian atau penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling mudah kita lihat kita. Tuan-tuan puan-puan lihat diri masing-masing. Lihat tangan jari ke apa yang nampaklah. Tengok cermin nampak muka sendiri. Tengok kita. Itu ayatullah. Tanda adanya Allah. Sebab apa? Tak ada kita tanpa adanya Allah. Allah yang buat kita. Baru kita kembangkan lagi segala ciptaan yang namanya alam ini, jemaah sekalian, alam maujud ini ialah ayatullah. Bukti adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang akan masuk neraka itu ialah orang yang tidak gunakan akal untuk fikir tentang perkara tersebut. Tak ada rasa apa. Tengok diri sendiri, handsomekah dia, cun cantikkah dia, tak rasa apa, melainkan bangga semata-mata. Contoh, kan? Gitu. Dan lain-lain pun samalah. Bergerak, berjalan, bermusafir, melihat keindahan alam, melancung sana kemari, duit banyak tak habis nak guna. Duit pencen pun tak habis nak makan, dia melancung sana kemari, tapi tak jadi hamba yang dekat dengan Allah Taala. Dia perhabis duit je. Dia seronok bergambar, selfie, TikTok dan sebagainya, tapi tak membawa kepada penambahan iman dan takwa kepada Allah. Tak sampai maksud. Gitu maksudnya jemaah sekalian. Maka mereka inilah yang akan menjadi orang yang berdosa. Gitu. Itu ayatullah. Tanda bukti wujud Allah Subhanahu Wa Taala pada ciptaannya. Yang kedua kata para ulama, ayatullah itu ialah kalamullah. Apa kalamullah? Quran tu 30 juzuk, 114 surah. Itu ayatullah. Ayat-ayat Allah, kalamullah. Jadi kalamullah itu ianya ada bersama kita untuk kita baca, kita faham, kita tadabbur, kita ambil rasa, kita berhubungan, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai yang macam tu jemaah sekalian? Takkan anak-anak tahfiz adiniyah je kot? Kan? Orang lain macam mana? Jadi kata Allah Taala, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada akal, reti, boleh baca semua Quran dan sebagainya, tapi tak tafakuh, tak mendalami, tak ambil pengertian, tak ambil cakna tentang Al-Quran. Maka mereka itu orang yang akan masuk neraka di akhirat besok. Jadi jemaah sekalian, kalau bincang bab tu panjanglah ceritanya. Hari ni yang tak baca Quran pun ramai. Majoriti nak pergi kepada faham, tadabbur lagi jauh. Kalau kita tapis punya tapis jemaah sekalian, berapa kerat dia yang sampai tahap tadabbur Al-Quran. Baca dan tadabbur, faham. Bagi faham ayat Quran. Waktu jemaah sekalian, soal faham ini perkara yang sangat payah. Dan siapa yang boleh faham, syukur sangat-sangat ayat Allah Ta'ala. Faham, mengerti. Kan? Sebab kita nak tafakuh ni. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nak mengelak daripada berdosa, nak tambah pahala, nak cipta pahala. Kalau kita sebut tadi, jemaah sekalian balik asal tadi, soal ciptaan Allah Ta'ala. Melihat ciptaan Allah. Hari ni jemaah sekalian, ruang dan peluang nak tengok ciptaan Allah Ta'ala cukup banyak. Tak payah gimana pun jemaah sekalian, pegang handphone, explore je. Yang sains punya pendedahan, ciptaan alam, cakrawala, alam semesta ni pun dah cukup keluar air mata jemaah sekalian. Bagaimana hebatnya Allah Ta'ala. Tu baru sikit baru tu. Yang lain-lain pasal kejadian alam, ya Allah, terlalu banyak. Itu baru tengok kat handphone sebesar tapak tangan. Kalau berjalan sendiri, bergerak sendiri, duit ada, pergi sana kemari, Masya Allah, Tabarakallah. Dapat macam-macam jemaah sekalian. Kan? Saya selalu daripada Gapi, jalan Bukit Uluyam, cross sini, pergi Gombak dan sebagainya, Ampang dan lain-lain. Kalau pagi minggu jemaah sekalian, balik daripada Pandan, daripada Ceras, kuliah subuh, memang kawasan ni memang jam.
tepi-tepi tempat kita punya perkelahan tu kan, Hulista tu memang jam parkingnya penuh. Orang pergi buat apa? Pergi mandi-manda. Kan, pergi mandi-manda. Kadang-kadang anak-anak tanya juga, isteri pun tanya, abang tak nak pergi ya? Tak minat. Bukan apa, sebab tak nak bersama dengan mereka yang tidak memahami maksud mereka itu bersama dengan ciptaan Allah. Kita bukan nak menghukum, tapi saya faham jemaah sekalian, yang ramai-ramai itu berkelah tu tak lain tak bukan untuk diri je, merasa nikmat dengan apa yang Allah telah cipta, bukan nak bangkit kebesaran Allah. Akhirnya berlaku macam-macam. Ramai-ramai itu aurat tak jaga, pergaulan tak jaga, mulut tak jaga, mata tak jaga, duduk dalam alam ciptaan Allah Ta'ala. Hutan belantara, ada sungai, ada pokok-pokok, ada batu-batuan dan sebagainya. Itu terbaik kalau nak bangkitkan rasa beriman kepada Allah, nak tafakuh ayat Allah. Tapi sebut mudahnya, majoriti tak begitu jemaah sekalian. Yang berlaku maaf sebut menghala kepada maksiat dengan Allah Ta'ala. Itu yang tak minat tu. Baik pergi cari seorang tempat lain, nak pergi Fraser ke contoh, lebih baik sebenarnya. Kan? Nah, gitu. Sebab mereka tidak sampai ke peringkat yang kita nak maksudkan ini. Jadi kalau gitu jemaah sekalian, bermaksud kalau pergi berkelah setiap minggu, bermesra dengan alam, tak sampai tahap tafakuh, maka kalau bincang ayat tadi jemaah sekalian, perbincangan kita, mereka itu tak saling tak tumpah macam maaf sebut binatang. Tak dapat manfaat daripada apa yang Allah beri pada mereka dengan akal boleh berfikir. Kenapa tak nak fikir? Sebab mereka tak tahu apa-apa. Tak pernah faham, tak pernah belajar benda-benda macam ni. Itu soal menggunakan akal ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tafakuh tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kedua tadi yang jemaah sekalian, ayat Quran pun sama juga. Lagi jauh lah. Kalau benda yang tak perlu nak baca, cuma melihat, berfikir pun tak boleh. Nak baca Quran, nak buka Quran, buka mushaf, baca lancar, tartil macam anak tafiz, lagi jauh memang tak dapat jemaah sekalian. Itu bab baca, faham pula tadabbur, Allah jauh, sangat-sangat jauh. Jadi inilah perkara yang menyumbang kepada manusia itu berdosa, sebab tak mampu menafatkan akal yang Allah beri untuk mereka jadi demikian. Tafakuh ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu jemaah sekalian. Itu yang pertama, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adanya akal tapi mereka tak mampu untuk mereka menafatkan akal itu untuk tujuan mereka itu mengenali, memahami dan beriman secara mendalam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kita akan sambung balik uraian tentang perkara tersebut. Yang kedua kata Allah Taala, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu ada mata tapi mereka tidak melihat dengan mata tersebut. Butakah mereka? Tak, celik. Tapi tak lihat apa? Tak lihat bukti-bukti keesaan Allah, bukti-bukti keagungan Allah, bukti-bukti Allah Maha segala-gala, bukti Allah pencipta kita, bukti Allah sebagai khalik kita makhluk. Tak tengok. Habis tak tengok tu maknanya dia tak pandang. Dia pandang tapi tak sampai kepada pandangan yang tadi, yang kita bincang tadi tu, yang menggunakan akal. Mana mata melihat semata-mata melihat, tak timbul rasa nak sebut subhanallah, kan? Tengok bukit bukau, subhanallah, hebatnya Allah. Tak ada. Tak rasa apa. Mata pandang biasa, pandangan kosong. Gitu. Jadi ini perkaranya berjemaahkan membawa kepada orang berkenaan tidak mampu mencipta pahala dengan anugerah indera daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka tidak ada beza dengan binatang. Sebab binatang pun pandang juga. Pandang untuk apa? Untuk mereka je. Dia pandang makanan sebab nak makan. Pandang sejenis atau apa nama binatang sama dengan dia nak bersama. Pandang apa benda-benda yang untuk diri dia. Kita diajar je masa memandang, melihat dengan mata yang Allah anugerahkan itu untuk apa? Membangkitkan rasa kehambaan kepada Allah. Gitu. Maknanya memandang mata sampai ke hati, berpaut dengan akal tadi untuk apa? Untuk sampai ke Allah Ta'ala, untuk mencipta pahala, untuk bersiap sedia dengan bekalan nak masuk syurga di akhirat besok. Itu pandangan orang beriman.
Orang yang jahil dia kosong, dia pandang juga. Mata sihat, tak pakai spek mata pun, okey aja. Tapi tak mampu untuk membawa benda yang macam tu. Rugi. Ini. Rugi inilah yang akan disebut, Allah sebut di hujung nanti, insya-Allah saya akan bacakan nanti, jemaah sekalian. Jadi mata tak mampu membawa kepada syurga, atau pahala dan juga syurga. Yang ketiga, kata Allah Taala, walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka itu ada telinga tapi tak mahu dan tak mampu mendengar dengan telinga berkenaan akan ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, tazkirah-tazkirah, penerakan, penjelasan dan segala yang seumpama itu. Telinga ada, tak pekak, tak tuli, tapi mereka tak mendengar sebagaimana tuan-tuan puan-puan, anak-anak tahfiz semua mendengar. Dia dengar dengan kosong, dengar tak ada erti, dengar untuk diri dia lah. Dengar lagu-lagu, apa sembang-sembang, sakat diri dia, dia masuk dalam diri dia puas. Kita dengar ni nak bawa kepada apa? Membawa kepada berpahalanya dengar berkenaan sampai kepada Allah, dan sampai ke syurga lah, gitu. Jadi pada ini jemaah sekalian, kalau kita nak lihat secara mudahnya betapa manusia yang kerugian, yang tak mampu menggunakan telinga untuk membuat pahala, malah membiarkan telinga beri dosa, dengar perkara-perkara yang tak elok, yang keji, yang lara dan sebagainya. Sebenarnya mereka yang ramai. Yang nak dengar baik-baik ni tak ramai. Buktinya tengoklah berapa ramai. Berapa ramai ada dalam surau sekarang yang nak dengar tazkirah, kan? Anak tahfiz memanglah ramai. Ni sekolah kat sini. Cuba kalau tak ada, siapa yang ada? Bukan marah tuan-tuan, itulah hakikatnya pun. Sama mana-mana. Surau okey lah. Surau okey. Sebab surau kecil. Kalau masjid tuan-tuan, Allah. Saya pernah tuan-tuan, pernah pengalaman. Masjid daerah, tak sebut daerah manalah. Masjid daerah ni besar lah, saiz masjid daerah. Besar. Kalau jemaah tu boleh cecah ribu lah muatan dia jemaah. Saya pernah pergi jemaah sekalian, kuliah maghrib, Allah uji dengan hujan. Taklah banjir, hujan biasa. Masuk-masuk dah selesai solat semua, tempat tu ada tahfiz. Jangan cuba cari. Mana ustaz masjid tu? Tak apa, itu urusan lain. Jangan cari, jangan tanya. Tak boleh tanya. Bila masa maghrib, ramailah. Lepas maghrib anak tahfiz di situ tak macam mana anak sini. Dia ada agenda lain, ada dia punya silibus di sendiri. Dia balik ke tahfiz dia yang di sekitar situlah. Lepas tu kosong masjid. Saya pun mulalah kuliah. Mula kuliah mukadimah macam ni, macam biasalah. Tengok ke bawah, ambil feel dulu, pandang bawah, pejam mata sikit. Bila celik je, tak ada orang. Malaikat yang tinggal. Tiang punya banyak, masjid besar. Cari orang, mana orang ni? Dah mula kuliah ni, mukadimah dah buat ni. Nak masuk tajuk, tak ada orang. Kena scan tengok, nampak seorang di sana tengah jaga tiang. Belah kanan, scan belah kiri, seorang lagi jaga tiang. Belah tiang belakang sana jaga pintu seorang. 3 orang aja. Dia kata sudah malam ni, ya Allah. Itu cabaran. Orang tak apa nak mendengar benda macam ni jemaah sekalian. Kan? Tapi itulah hakikatnya, gitulah. Hakikat kita kena akui. Soal telinga tadi, pendengaran. Allah. Tak berapa. Nak kata susah payah sebab hujan, bila keluar daripada masjid dah habis selesai sembahyang isyak semua sekali, hujan masih turun, lalulah ke kedai-kedai, warung-warung, ramai je orang. Ramai aja, okey je. Maksudnya dia tak sampai ke masjid, tempat pengajian. Mereka tak berapa nak mendengar lah. Gitu benda-benda yang Allah Ta'ala sebut tadi, ajaran, nasihat, tazkirah, ilmu dan sebagainya. Itulah manusia. Okey. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau begitu sifat manusia, maka Allah Ta'ala simpulkan apa dia? Allah kata, jemaah sekalian, ulaika kal an'am. Dan mereka tu yang macam tu kata Allah Ta'ala, macam al-an'am. Apa al-an'am? Apa al-an'am? Apa dia? Apa dia nak? Tahu tapi takut nak cakap. Tak apa, salah dapat pahala, betul lagi dapat pahala. Apa dia? Apa al-an'am?
Tak dengar. Binatang ternakan. Binatang yang boleh ternak. Tapi kena spesifik lagi tau. Binatang ternakan yang ada 4 kaki. 4 kaki. Itu al-an'am. Jadi Allah kata apa? Ulaika kal an'am. Mereka tu yang jenis yang tak tidak, yang ada hati, ada akal, tak nak guna dengan baik, mata pun macam itulah, telinga pun tak nak dengar kuliah apa semua, lebih kurang ikut suka dia je. Okey, dan sebagainya. Mereka itu kata Allah Ta'ala macam binatang ternak. Yang kata ulama menghuraikan perkara ini, itu ternakan 4 kaki yang boleh dimanfaatkan dagingnya untuk dimakan. Boleh sembelih. Dah apa dia tu? Apa dia tu? Ternakan 4 kaki yang boleh sembelih, boleh manfaat, boleh makan. Lagi 2 minggu korban dah dia. Apa dia? Lembu pun dia, kerbau pun dia, gajah, mana ada gajah tak? Apa? Unta pun dia, kambing pun dia, kan? Okey lah. Okey lah tu. Mana boleh bagi manfaat. Jadi kata Allah Ta'ala, koman-koman orang yang macam itulah dia. Jadi kita nak sebut mudah jemaah sekalian, mereka yang masuk kategori itu, mereka itu lembu. Marahlah kalau sebut lembu jemaah sekalian. Kau ni lembu. Pasal apa lembu? Tak nak dengar tazkirah. Lembu. Marah jemaah sekalian, orang marah tu. Apa kasar semacam. Tak. Allah sebut. Al-an'am, lembu. Tak nak lembu, kambing. Tak nak kambing, kerbau. Apa lagi? Ayam tak boleh, itik tak boleh. Itu 2 kaki. Okey? Jadi itu Allah Ta'ala sebut. Al-an'am sebagai satu nilai kepada mereka yang tak mampu memanfaatkan panca indera yang hebat itu, yang Allah kurniakan kepada mereka, yang menjadi pembeza mereka dengan binatang. Dan kalau tak ada beza, mereka macam al-an'am, binatang ternakan 4 kaki yang kita boleh manfaatkan. Balhum adal. Allah Ta'ala pula. Dah kalau tak nak manfaatkan 3 indera tadi dengan sebaik-baiknya pun dah macam dah macam lembu, dah macam kerbau, dah macam kambing. Kalau lagi teruk, dah lah tak nak dengar nasihat orang, telinga ni, mata pun tak nak tengok benda yang baik-baik. Contoh ada akal pun tak nak fikir. Tiba-tiba ada orang ajak kepada kebaikan, jom, marilah dengar kuliah sikit-sikit, tegur ni salah ni tuan, ni silap ni dosa ni. Dia sound kita balik, dia marah kita, dia bermusuh dengan kita dan sebagainya. Mereka itu jemaah sekalian, balhum adal, bahkan mereka lebih teruk daripada binatang ternakan 4 kaki yang kita boleh manfaatkan. Habis apa tu? Binatang yang tak boleh ternak tapi ada 4 kaki, tak boleh makan, tak boleh sembelih. Apa dia? Rimau. Mana ada rimau pula? Apa dia jemaah sekalian? Segan nak sebut. Babi. Ya, itulah dia. Sebab tu yang hina, itu yang hina. Kehinaan bagi seekor binatang Allah letakkan itu. Binatang yang haram tu. Kita bukan nak cerita pasal kita nak menghina, tapi Allah letakkan nilai-nilai binatang ni untuk kita mengambil manfaat, sudut gambaran yang Allah berikan, nilai kepada kita. Dan kalau teruk sangat macam tu, macam itulah kita dengar, oi kasar, apa cerita sekali kasar. Tak ada kasarnya pun. Balhum adal, cuma tak ada bracket je, dalam bracket BABI tak ada. Gitu. Boleh faham jemaah sekalian? Ini bagi mereka yang tak mampu nak gunakan 3 komponen tadi yang Allah berikan pada mereka. Balhum adal. Allah, cuba fikir jemaah sekalian. Allah marah sungguh. Marah sungguh. Kan tak nak berfikir, tak nak merenung, tak nak manfaatkan peluang Allah bagi pada kita dan segalanya. Allah cukup benci jemaah sekalian. Dan kata Allah Ta'ala di hujungnya, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai, yang leka, yang tak nak ambil tahu benda-benda yang kita bincang ni dan sebagainya. Lalai, leka ni jemaah sekalian perkara yang sangat merugikan.
Sebab apa? Dalam kelalaian, kelekaan, manusia tak perasan bahawa mereka sedang dihambat oleh maut, oleh ajal yang akan menjemput bila masa. Tak tahu. Ajal maut bukan milik kita, jemaah sekalian. Kan? Allah ambil mudah. Cara dia, masa dia, ketentuan dia, takdir dia, dia buat semua sekali. Jadi kalau dalam kelalaian, sedih ya, rugi. Baru ni tuan-tuan pun tahu kan, boleh ikut kait dengan cerita ni sikit, kelalaian. Tapi dia ni tak lalai lah, contoh sebaliknya. Yang baru ni ada kes hamba Allah penunggang motosikal berkuasa besar Ducati yang lalu ke highway Suka yang baru buka tu, tapi berakhir dengan duka. Kan dia lalu ke highway Suka daripada Ampang, ada motor yang lawan arus, dia mengelak, dia terlanggar tebing, bukan tebing pula, dinding lah, macam lah penghadang highway itulah, dan dia jatuh ke bawah dalam jarak 30 meter. Innalillah, meninggal dunia. Hamba Allah ni orang baik. Saya bacalah cerita pasal diri dia. Masya Allah, Allah punya ketentuan takdir ajal maut ni, Masya Allah. Dia ni kata anak arwah, anak pun dah besar, dia pun dah umur 60 lebih. Kata anak arwah, ayah dia tak pernah tinggal solat zuhur di surau dekat rumah dia di Ampang. Hari tu tak ada kat surau. Jadi anak ni risau. Orang telefon dia, beritahu dia, dia kata nampak motor ayah dia dekat highway Suka. Dia kata sudah. Memang ayah dia keluar dengan motor tu. Motor Ducati ni tuan-tuan, motor yang boleh tahan tu. Bukan Waisuku, tak kira. Bukan tu. Ducati ni saya suka cari maklumat. Mana bercakap hari-hari. Ducati yang jenis model dia pakai tu, harga tuan-tuan antara 150,000 ke 180,000 sebiji. Saya kata dahsyat dia ni. Banyak duit ni. Main-main je kat highway. Kan main-main, bukan berlomba. Main gitu je, ambil angin. Gitu lebih kurang. Tapi jemaah sekalian, hari kejadian dia meninggal di kala macam tu keadaannya. Kan Allah, sedihnya. Meninggal kadang orang semua terkejut. Meninggal jatuh daripada highway. Pelik kan? Pelik. Dia bukan dia berlomba, bukan dia tak ada lomba haram, tak ada apa. Dia santai, tapi sebab mengelak orang yang langgar undang-undang jalan raya ni, lawan arus bawa motor tadi, dia jadi mangsa jatuh ke bawah. Ya Allah, itu ajal maut milik Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah Ta'ala kadang begitu. Tapi dia mulialah, orang yang baik. Jadi bagaimana yang lain, jemaah sekalian? Saya baca banyak Ibn macam ni. Sebuah kisah lain, motosikal kuasa tinggi juga, motor besar ni, ada hamba Allah yang pecut laju dekat highway, masuk antara dua buah lori besar. Dia rasa dia hebat lah. Kan, dia rasa dia hebat. Dia masuk celah lori besar, dua lori besar, mungkin berjarak muat motor dia, tapi dia lupa satu faktor fizik. Masuk kenderaan motor yang agak besar di antara dua buah kenderaan yang sangat besar. Apa jadi, jemaah sekalian? Tarikan angin tadi tu menyebabkan dia goyang. Bila goyang, dia jatuh, dia dilanyak oleh lori. Innalillah, mati juga. Jadi ni yang kaki bawa motor lah, akhirnya kembali ke rahmatullah juga. Jadi keadaan mati, jemaah sekalian, milik Allah Ta'ala. Tak tahu kita macam mana. Jadi nak sebutkan bahawa, jemaah sekalian, bila mana Allah Ta'ala sebut orang yang lalai dalam keadaan tak mampu menggunakan manfaatkan anugerah panca indera yang Allah Ta'ala berikan tadi, akalnya, matanya, telinganya, kelalaian itu membawa kepada mereka leka demi leka, akhirnya mati dalam keadaan tidak melayakkan mereka untuk ke syurga di akhirat besok. Na'udzubillah. Mati berdosa. Kalau ada simpanan sikit-sikit pahala pun, kita menjadikan neraka dululah. Badan kelekaan dan kelalaian. Berapa lama tu? Maksimal 7,000 tahun. Na'udzubillah. Jadi kita ni, jemaah sekalian, bermaksud bahawa kita bincang, tak nak kita ni duduk dalam kelalaian, kelekaan. Justru kita kena kembali kepada asas kita. Dengan apa? Dengan kita hidup sebagai manusia betul. Sebab kalau yang leka, lalai, itulah sebenarnya kehidupan binatang yang tidak ada pertanggungjawaban. Gitu. Asasnya begitu pada jemaah sekalian. Ulang balik, ada mata binatang, tak ada apa. Melihat untuk makan dan sebagainya.
Kan? Ada telinga, dia dengar dan sebagainya. Kita lalu kat jalan, ada anjing kita honk, dia lari. Cakap tu ialah kegunaan dia. Dia tak ada, takkan dia dengar tazkirah, tak ada. Dia binatang. Jadi kita jemaah sekalian, nak mengelak daripada jadi sama dengan binatang, kita tukar fungsi anugerah panca tadi untuk tujuan membawa diri kita hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan asasnya jemaah sekalian, ulang balik, ialah hati tadi tu yang membawa kepada pengertian akal. Maka para ulama membawakan penguraian kepada kita jemaah sekalian untuk kita faham lebih mendalam, manusia yang menggunakan panca indera, khasnya akal, dengan tujuan yang baik, mereka disebut sebagai al-insanu hayawanun natikun. Insan, manusia itu ialah haiwan yang berkata-kata. Haiwan, binatang. Berkata-kata tu bukan binatang. Bermaksud bahawa para ulama membawakan satu istilah kepada kita. Manusia itu ialah haiwan asasnya, tapi dia ada beza kalau dia gunakan akal. Sebab apa? Dia boleh berkata-kata, dia boleh bertutur kata menggunakan akal, dia boleh macam-macam lah, baca Qurannya, menzikirnya, boleh solat dan lain-lain. Yang mana banyak urusan harian kita ialah datang daripada kita bertutur kata, daripada celik mata pagi sampai tutup mata balik belah tengah malam. Itu kita manusia jemaah sekalian. Jadi pembeza dengan binatang. Jadi kata para ulama, untuk memahami konsep al-insanu hayawanun natikun itu, balik kepada ayat 4 surah At-Tin. Allah Ta'ala firman kat situ, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia sebagai sebaik-baik ciptaan ataupun kejadian. Ulama menguraikan kepada kita jemaah sekalian, ahsan taqwim itu sebagai satu ciptaan yang mana manusia ini dibentuk dalam keadaan mereka itu berdiri. Okey jemaah sekalian, yang sikit kita bincang. Berdiri dalam keadaan kaki dua di bawah, di atas ada dua tangan, dan di atas sekali ada satu kepala. Akal pembeza manusia dengan binatang berada dalam kepala, di atas sekali. Kata para ulama, takwim itu membawa erti berdirinya manusia, membawa kepada dua jenis komponen, fizikal dan spiritual, jasmani dan juga rohani, yang berteraskan kepada akal, yang menjadi teras manusia itu berbeza dengan binatang. Akal dijulang sebab dia di atas, maka manusia dia sentiasa tegak, dia ada dua kaki je. Walaupun fizikalinya manusia jemaah sekalian macam binatang juga. Sebab apa? Kita macam samalah. Kalau kita kira empat-empat ni, dua tangan, dua kaki, duduk macam cara binatang, duduk mendatar macam tu, sama. Jadi bermaksud bahawa jemaah sekalian, bila mana manusia yang takwim itu berdiri, bila mana mereka tak menggunakan akal yang di atas itu, kata para ulama, mereka seumpama binatang yang mendatar, yang rebah. Sebab apa? Akalnya rendah, akal tak guna dengan baik. Akhirnya mereka menjadi binatang. Gitu. Boleh faham jemaah sekalian? Jadi bermaksud bahawa dalam keadaan kita nak memahami tujuan ciptaan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan peranan kita sebagai manusia mencipta ruang-ruang kehidupan yang membina pahala dan juga mengelak dosa pada jemaah sekalian, maka kita kena sentiasa menjadikan tiga komponen tadi, khasnya akal, sebagai pembeza yang ketara, yang membezakan di antara kita dengan binatang, yang mana dengan komponen berkenaan kita dapat mencipta pahala, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa sama mengelakkan segala dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana akhirat besok dengan perbezaan begitu yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan membawa manusia ke syurga. Situ. Tapi kalau tidak ada beza, ulang balik, sama dengan binatang, jangan menyesal. Manusia yang sebegitu akan ke neraka. Na'udzubillah. Gitu pada jemaah sekalian. Wallahu ta'ala wa'alam. Cukuplah untuk malam ni. Okey. Boleh anak-anak? Boleh faham ni? Boleh Ustaz tak baca kitab. Sebab dah baca kat rumah dah. Nak baca nanti kan menung pula kat situ. Baca.
bawa kupasan, bawa rumusan untuk kita lontarkan dalam bentuk penjelasan sebegitu. Mudah-mudahan ada kefahaman insya-Allah kepada para jemaah sekalian pun samalah. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada penghuraian yang dibawakan seperti tadi insya-Allah. Wallahu taala wa alam. Jadi insya-Allah taala untuk pertemuan akan datang saya akan bawakan sambungan tajuk-tajuk yang lain lah yang mudah-mudahan akan menambah fahamkan kepada kita tentang kita manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu berikhtiar mencari jalan untuk memperbanyakkan ibadah, ketaatan dan pahala bekalan ke syurga di akhirat besok, dan mengelakkan apa jua sebab ke arah kemurkaan Allah Ta'ala yang membawa kepada dosa dan juga na'udzubillah neraka di akhirat besok. Wallahu ta'ala wa'alam. Terima kasih banyak-banyak kepada semua tuan-tuan, puan-puan, para jemaah, anak-anak tahfiz sekalian yang sudi bersama-sama daripada awal sampai ke akhir. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang beri segala kekuatan, keupayaan kepada kita untuk sama-sama sempurnakan majlis ilmu kita pada malam ini. Saya dapat berbicara dengan baik, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah, anak-anak sekian dapat mendengar dengan baik, alhamdulillah. Ini semua anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur, berterima kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan lagi kefahaman kepada kita terhadap agamanya, insya-Allah. Mohon maaf anda bicara yang silap, kelemahan saya. Namun segala yang baik itu pada jemaah sekalian, kembalikan ucapan syukur terima kasih yang paling banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa alam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.